Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 4 SK Seri Kenanga. Okey, pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam tajuk keselamatan bengkel. Okey, bersama Cikgu Jazli bin Johari. Okey, akan meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Cikgu harapkan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tersayang. Okey, kita mulakan pembelajaran kita dengan tajuk simbol dan tanda keselamatan. Baik, di dalam bengkel ada banyak simbol dan tanda. Yang pertama ialah simbol ataupun tanda utamakan keselamatan. Baik, murid-murid perlu sentiasa utamakan keselamatan apabila berada di dalam bengkel RBT. Cikgu ingatkan, bengkel RBT adalah tempat yang banyak barang-barang yang berbahaya. Jadi kita kena utamakan keselamatan. Tanda yang kedua ialah tanda laluan keluar semasa kecemasan. Okey, tanda ini terdapat pada pintu-pintu utama di dalam bengkel RBT. Okey, jadi jika berlaku kecemasan sila ikut tanda ini. Okey, seterusnya ialah alat pemadam api. Ini ialah tanda alat pemadam api. Tanda ini digunakan untuk menanda di mana lokasi pemadam api. Okey. Seterusnya ialah tanda kawasan berkumpul apabila berlaku kecemasan. Baik, di sekolah kita pun ada kawasan berkumpul apabila berlaku kecemasan. Jadi murid-murid diminta untuk mengikut tanda ini. Okey, seterusnya ialah tanda lantai licin. Okey, tanda ini bagi menandakan lantai licin. Jadi murid-murid berhati-hati, jangan berlari di kawasan tanda ini. Seterusnya ialah tanda jagalah kebersihan. Okey, kita perlulah sentiasa menjaga kebersihan bengkel RBT. Cikgu tak nak bengkel kita berada dalam keadaan kotor. Yang seterusnya ialah tanda larangan merokok. Bukan setakat bengkel, sekolah kita merupakan kawasan larangan merokok. Tidak dibenarkan untuk sesiapa merokok di dalam kawasan sekolah kita. Jadi harap maklum kepada semua murid ya. Okey, seterusnya tanda bahan mudah terbakar. Di dalam bengkel juga banyak bahan mudah terbakar. Okey, cikgu telah tandakan dan bahan mudah terbakar ni kita telah letakkan di dalam laci yang berkunci. Okey, apa yang perlu kamu lakukan jika terdapat kecemasan? Yang pertama, beritahu dan laporkan sebarang kemalangan atau kecederaan kepada guru. Cikgu nak jika berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan, perkara pertama yang perlu awak lakukan ialah beritahu cikgu. Okey, kita akan cuba memberikan bantuan kepada murid yang cedera. Okey, seterusnya rawat kecederaan ringan dengan menggunakan peti pertolongan cemas. Okey, di dalam bengkel kita pun terdapat peti pertolongan cemas. Jadi jika berlaku kecederaan ringan, kita akan rawat. Okey, seterusnya yang ketiga, jika berlaku kebakaran, ikut aluan kecemasan yang telah disediakan. Baik, untuk makluman semua, di dalam bengkel kita pun cikgu telah tampalkan laluan kecemasan. Jadi jika berlaku sebarang kecemasan atau kebakaran, sila ikut laluan yang telah ditetapkan. Cikgu tak nak nanti berlaku sebarang pelanggaran ataupun kekecohan apabila berlaku kecemasan. Dan akhir sekali yang keempat, jika kebakaran kecil berlaku, gunakan pemadam api untuk memadamkan kebakaran. Di dalam bengkel kita pun ada pemadam api yang telah disediakan. Jika kebakaran kecil berlaku, kita akan gunakan pemadam api yang telah disediakan ini untuk memadamkan kebakaran tersebut. Okey, seterusnya apabila berlaku kemalangan. Okey, apabila berlaku kemalangan di dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera. Okey, ini contoh contoh kemalangan yang berlaku. Yang pertama ialah melecur. Okey, yang pertama, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Dan yang ketiga, berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Ini kalau berlaku luka melecur, dia tunjukkan cara macam mana kita nak rawatnya. Dia punya krim atau lotion tu kita boleh dapatkan di dalam peti pertolongan kecemasan.
Okey, seterusnya tekanan renjatan elektrik. Ini yang paling cikgu risau dan paling cikgu takut. Sebab apa? Ramai murid yang suka bergurau. Okey, yang pertama, jangan sentuh mangsa. Yang kedua, alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Yang ketiga, rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Baik, cikgu nak beri peringatan. Jangan sesekali cucuk suis ataupun kawasan elektrik dengan menggunakan bahan yang boleh mengalihkan elektrik. Ia boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey, seterusnya contoh pelan laluan kecemasan. Ini ialah contoh pelan laluan kecemasan. Tanda hijau tu merupakan laluan yang perlu kamu ikut. Dalam bengkel RBT kita pun cikgu telah tampalkan pelan laluan kecemasan untuk kamu ikuti. Okey, ini bagi mengelakkan sebarang pelanggaran yang seperti cikgu cakap tadi daripada berlaku. Okey, peti pertolongan cemas dan alat pemadam api. Ini contoh contoh peti pertolongan cemas yang ada. Okey, dalam bengkel kita pun ada. Okey, gunakan ubat-ubatan dan peralatan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas untuk merawat luka ringan. Seperti terkena paku ke, terkena gunting ke, luka, kita akan menggunakan peti pertolongan cemas ni. Tapi kalau kecederaan berat, cikgu akan bawa terus ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Yang kedua ialah alat pemadam api. Ni gambar alat pemadam api. Macam mana cara nak gunakan? Yang pertama, tarik pin dan picu. Yang kedua, halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Yang ketiga, tekan tuas. Yang keempat, layangkan muncung ke kiri dan ke kanan. Ini cara nak menggunakan alat pemadam api. Sekolah kita pun biasa memanggil ahli bomba datang dan menunjukkan demonstrasi macam mana cara nak menggunakan alat pemadam api ni. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua dapat apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Dan cikgu telah beri tugasan hari ini di grup Telegram kelas masing-masing. Cikgu harap semua dapat menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Dan cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat, jaga diri masing-masing, elakkan daripada terkena wabak coronavirus. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi